Malam ni kita nak mengupas kenyataan-kenyataan yang seperti mana yang dijangkakan, dikeluarkan oleh mula-mula oleh anak seluar. MB anak seluar. Anak seluar mengatakan bahawa Dato' Zahid mendesak supaya pilihan raya diadakan segera kerana takut masuk penjara. Ini MB anak seluar cakap. MB anak seluar ni maksudnya orang yang telah menuduh Hisam Jalil ni sebagai anak seluar. Kita nak tengok dia anak seluar ke anak belukang ke kan. Itulah akhlak orang PAS dia dia suka melabelkan orang UMNO ni macam binatang bos dia duk kata kita ni itik lah, kambing lah, anjing lah dia pula jadi seluar. Kemudian kita lihat pula kenyataan yang dikeluarkan oleh Insinyur Khairil, Senator Al-Muhyiddin, Senator lantikan Muhyiddin, menasihatkan supaya Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO menasihati Presiden UMNO kononnya. Yang terakhir sekali, kenyataan yang dikeluarkan oleh Haji Hadi sendiri yang mengatakan bahawa orang yang mendesak untuk diadakan pilihan raya segera ini adalah mereka yang gila kuasa. Gila kuasa. Jadi hari ini saudara, saya nak beritahu 2 tahun yang lalu pada bulan Februari tahun 2020, pada tahun 2020, saudara, selepas kembali daripada Istana Negara, pemimpin PAS dan pemimpin UMNO yang ketika itu diketuai oleh Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung UMNO ketika itu, telah membuat sidang media bersama dengan Setiausaha Agung PAS, Presiden MCA dan lain-lain, dan mereka pada ketika itu mendesak supaya Parlimen dibubarkan. Maknanya saudara, kalau mengikut sejarah, pada ketika Februari 2020, lebih kurang 22 bulan kita menukar kerajaan dalam satu pilihan raya. Baru 22 bulan dah buat pilihan raya ni. Kita telah mendesak supaya pilihan raya diadakan segera, supaya mandat dikembalikan kepada rakyat. Tetapi yang peliknya saudara, pada ketika itu tak ada pula manusia anak seluang ni mengatakan bahawa tindakan PAS dan UMNO ketika itu mendesak supaya dibubarkan Parlimen segera kerana mereka ni takut masuk penjara. Sedangkan pada ketika itu memang Dato' Zahid sudah pun didakwa di mahkamah, Dato' Najib dah didakwa di mahkamah, Ahmad Maslan dah didakwa di mahkamah, Tan Sri Syaril, Aziz Rahim dan sebagainya, semua sudah pun didakwa di mahkamah, kecuali pemimpin PAS yang tak didakwa. Bukan kerana mereka tak menerima duit daripada pemimpin UMNO, tetapi kerana mereka awal-awal lagi tuan-tuan sudah pun tunduk dengan Mahathir. Haji Hadi contohnya, seorang yang cukup membenci Mahathir, seorang yang bukan main lagi mengatakan bahawa kita tidak boleh sesekali condong kepada pemimpin yang zalim. Kita pun tak pernah lupa Haji Hadi menggelar bahawa Tun Dr. Mahathir Maha Zalim, Maha Firaun dan sebagainya, tetapi disebabkan mahukan royalti minyak negeri Terengganu dan takut didakwa di mahkamah kerana menerima duit daripada UMNO, pada ketika itu kita lihat beliau telah bersetuju untuk kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Kita masih ingat lagi saudara, bagaimana UMNO terpaksa menyertai PAS dalam satu kongres Maruah Melayu kononnya. Maruah Melayu ke Baruah Melayu ke Saya masih ingat ni tuan-tuan.
Dan saya masih ingat juga pada ketika itu Tan Sri Anwar Musa sudah tak boleh pergi keluar negara. Tak boleh pergi keluar negara, nak rasmikan masjid yang dia buat di selatan Thailand, tak boleh. Pada ketika itu, saudara, selepas saja beliau membantu menjayakan Kongres Maruah Melayu itu dan berlakunya kerjasama, pada ketika itu tuan-tuan Anwar Musa dah boleh bawa isterinya untuk keluar negara bercuti, tuan-tuan. Daripada tak dibenarkan kerana Latifah Koyang ketika itu tak mengizinkan, tiba-tiba lepas bekerjasama dengan Atuk boleh pula. Tak ada pula anak seluang ni mengatakan bahawa orang PAS dan orang UMNO pada ketika itu takut masuk penjara. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Dan kita pun tak dengar Haji Hadi mengatakan bahawa kami pada ketika itu mendesak supaya pilihan raya diadakan segera kerana kami ini gila kuasa. Tak ada. Kita tak dengar. Bila dia terlibat dalam mendesak pilihan raya diadakan segera, tak ada pula gila kuasa. Tuan-tuan. Dan pada masa itu Ketua Pemuda PAS merupakan Insinyur Khairil Nizam yang hari ini mengeluarkan kenyataan menasihati ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, minta supaya nasihat Presiden ni supaya mengutamakan rakyat. Saudara, salah satu sebab kenapa kita nak buat pilihan raya sekarang ni, kerana kita tahu kerajaan gagal di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin yang hari ini terpaksa diwarisi oleh Datuk Seri Ismail Sabri, tak boleh selesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini. Macam mana Datuk Seri Ismail Sabri nak selesaikan masalah kenaikan harga barang? Ni satu contoh yang bagus. Dalam keadaan, tuan-tuan, Kementerian KPDNKK di bawah bersatu, Kementerian Pertanian bawah bersatu, Kementerian MITI bawah bersatu, yang menjadi Menteri Kewangan pun lantikan bersatu. Saudara, banyak benda yang kita terpaksa berharap dengan orang bersatu ni. Macam mana Big N di bawah pimpinan hari ini Perdana Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri boleh merangka satu plan strategik untuk memulihkan ekonomi, untuk menyelesaikan kenaikan harga barang, untuk mengatasi masalah yang timbul daripada kenaikan harga minyak dunia akibat daripada perang Rusia-Ukraine, untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Saudara, tak mungkin ianya dapat dilaksanakan dengan baik kerana kita dah tahu Kerajaan Perikatan Nasional adalah sebuah kerajaan yang gagal. Dan bila nak mengambil alih, nak mengangkat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, salah satu syarat yang ditetapkan oleh Muhyiddin Yassin ialah kena kekalkan kabinet gagal tersebut. Macam mana kita nak dapat satu hasil yang baik daripada orang yang sama? No way. No way. Nak mengatasi masalah kenaikan harga ayam contohnya, kena bela ayam kat tepi rumah. Itu je solusi yang boleh diilhamkan oleh menteri-menteri di bawah kerajaan hari ini yang diwarisi daripada Muhyiddin Yassin. Macam mana? Macam mana? Ada tak hari-hari pada tahun 2020 bulan Februari, Ketua Pemuda PAS Khairil Nizam ini meminta supaya Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat ataupun Dewan Harian PAS Pusat menasihati Haji Hadi supaya ketika itu menumpukan perhatian kepada masalah ekonomi. Tuan-tuan, masalah ekonomi bermula daripada kita buat silap mengundi mereka selain daripada Barisan Nasional pada tahun 2018. Masa ambil alih ni, saudara, dia ambil alih bukan hanya wabak COVID-19, dia ambil alih lagi masalah ekonomi, pertambahan jumlah hutang yang luar biasa, kejatuhan harga ringgit, kerosakan, keruntuhan bursa saham Kuala Lumpur melebihi 300 mata, semua dia ambil alih. Kenapa ketika itu sibuk kita nak buat pilihan raya? Sebab apa? Sebab pada ketika itu UMNO dan PAS yakin bahawa kerajaan ketika itu gagal untuk mengurus ekonomi rakyat, gagal mengurus ekonomi negara, gagal
segagal-gagalnya. Itu sebab mereka pada ketika itu, UMNO dan PAS, minta supaya mandat dikembalikan kepada rakyat. Biar rakyat betulkan kesilapan. Biar ada satu parti yang dominan ataupun satu kerjasama yang kuat menguasai kerajaan. Jadi tidak berlaku macam sekarang, bila nak buat sesuatu, bila bersatu ugut nak tekan button, dah goyang kerajaan. Bila Dato' Seri Ismail Sabri baru nak buat kerja, tiba-tiba 3 orang dah bentuk satu parti baru, dan sekarang kata ada lebih kurang 6-7 orang lagi nak ikut. Kalau mereka tak menyokong Dato' Seri Ismail Sabri, dah goyang kerajaan. Macam mana, saudara? Macam mana kerajaan nak stabil? Macam mana masalah rakyat ini boleh diselesaikan bila mana hari ini kerajaan yang dibentuk terdiri daripada 114 orang yang merupakan musuh-musuh politik yang sentiasa menikam satu sama lain. Bukti mereka menikam, tengoklah anak seluang ni, masih lagi menikam kita. Sedangkan kedudukan dia di negeri Kedah tu, kalau tak kerana 2 wakil rakyat daripada UMNO pun, dia dah lama tak jadi MB, tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan Sanusi, jangan lupa bila mana PAS diceraikan oleh DAP, siapa yang bantu PAS? Siapa yang bantu PAS? Khairil Samad kata kita tidak akan bekerja sama dengan kluster mahkamah. Ini manusia tak sedar diri. Ketika PAS diceraikan DAP, nak buat muktamar tak ada duit. Pada ketika itu Datuk Najib juga yang dicari. Bila nak berhadapan dengan pilihan raya tahun 2018, pada ketika itu Datuk Najib juga yang membantu. Kalau Datuk Najib tak bantu, anak seluang Menteri Besar, apa nama? Menteri Besar anak seluang daripada Kedah ni pun tak berasa jadi MB dah sekarang ni. Kena tahu, kita bantu untuk PAS ada duit untuk diupgradekan serata Malaysia. Tapi mereka khianat, tuan-tuan. Mereka gunakan duit itu hanya untuk negeri Kedah, hanya untuk negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Itu yang dia dapat kursi lebih daripada UMNO di Kedah. Tapi still mereka tak boleh bentuk kerajaan kalau tanpa 2 wakil rakyat daripada UMNO, tuan-tuan, di negeri Kedah. Actually dia 3 orang. Satu dah lompat pergi bersatu. Kalau tanpa mereka ini, saudara, Sanusi pun tak boleh menjadi menteri besar. Jadi tak payahlah biadab sangat kata takut menjadi